Okey, kita dah sampai ke salah satu tempat yang dikiranya sebenarnya tempat ini adalah tempat yang special juga bagi banci. Jika banci merindui Masjidil Haram. Tapi kalau siapa-siapa nak tahu, memang sekarang ni kalau untuk masuk ke Masjidil Haram tanpa permit, tanpa booking hotel, memang agak sukar untuk kita berada. Boleh, tetapi banci tidak ingin ada masalah apa-apa. Okey, banci berada betul-betul kat kawasan yang boleh menampakkan pintu King Abdul Aziz. Tak nampak Kaabah tak apa, kita nampak pintu pun jadilah. Okey, di hadapan kita. Okey, kita dah melepasi checkpoint. Ini adalah terowong yang banci cakapkan, terowong yang cukup panjang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Bangcik Live. Hari ni banci nak bawa anda semua jalan-jalan Kota Mekah. Tapi kejap lagi banci akan singgah di kawasan Mina, sebab banci nak menunjukkan atau memperingati kembali peristiwa yang telah berlaku 11 bulan 9. Okey, 11 bulan 9 pada satu masa dahulu, iaitu pada tarikh ini jugalah 6 tahun lepas ke 7 tahun lepas, pada tahun 2015 kren tumbang kren tumbang di Masjidil Haram. Dan hari ini kejadian yang sama. Okey, kejadian yang sama berlaku di Kota Mekah, iaitu sandstorm. Kejap lagi banci dah sampai ke kawasan Mina. Ke kawasan Mina, banci akan tunjukkan suasana yang terbaru dan terkini di kawasan Mina. Okey, banci akan terbalikkan banci punya kamera. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, cuba kita bayangkan banci tengah memandu sekarang. Banci tak pasti macam mana kamera shoot, tetapi beginilah keadaan semasa. Kalau sebelah kanan kita ni adalah stesen LRT. Nampaknya maintenance teruk juga nak kena kalau nak guna balik. Sebab kalau kita tengok atap-atap dia pun dah terbang, sebab atap dia pakai canvas. Kalau sesiapa yang pernah berkhidmat pasti merindui, sebab bertahun-tahun ramai rakyat Malaysia berkhidmat di sini di LRT. Kita panggil LRT daripada Arafah, Muzdalifah, Mina sampai ke tempat Jamrat. Okey, kita di hadapan kita ni berada di kawasan Mina baru. Okey, banci akan cuba berhenti dan akan memanjat tinggi sedikit supaya kita dapat gambaran penuh apa yang berlaku sekarang. Just untuk memperingati saja kejadian yang berlaku pada 2015. Sebabkan banci rasa tertarik untuk memperingati kembali, sebab peristiwanya seakan sama. Cuma angin tak berapa kuat, cuma dia punya ribut pasir dia memang mendalam. Okey, ni banci cuba fokuskan kepada stesen LRT, sebab ramai juga rakyat Malaysia yang pernah berkhidmat mengatakan kepada banci rindulah kepada stesen LRT. Sebabkan diorang berkhidmat dan training diorang lama sebenarnya. Dalam 3 tahun 3 bulan biasanya. Sebelum Ramadan diorang dah sampai untuk running, membuat tempoh percubaan. Sampai ke hari haji. Kita tengok dekat mana banci rasa sesuai untuk berhenti, banci akan berhenti dan kita akan memanjat sedikit supaya kita boleh tengok gambaran Mina ketika ribut taufan. Dan kalau ada kesempatan sekarang ni dalam 5.40,
Banci akan shoot juga. Banci akan pergi ke kawasan, jika dibenarkan, ke kawasan Masjidil Haram. InsyaAllah kita akan memberi gambaran yang sedikit. Okey, tengok sebelah kiri kita ni istana. Okey, tengok istana yang atas bukit tu. Biasanya kalau ini juga sebenarnya adalah laluan jemaah ziarah umrah. Kalau siapa yang perasan, belah kiri ni adalah istana. Dan ada juga dikatakan di atas bukit tu nanti Banci akan buat satu vlog yang special. InsyaAllah, jika ada permintaan boleh tulis komen di bawah, iaitu tempat berlakunya peristiwa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. InsyaAllah Banci akan bawa. Tapi jangan lupa, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, komen Banci live supaya Banci lebih bersemangat untuk terus menyampaikan info kepada anda semua, perkembangan terkini sementara Banci berada di Kota Mekah, InsyaAllah. Okey, jom. Kita dah masuk kawasan Jamrat. Kawasan Jamrat ni adalah kawasan Mina. Di sinilah tempat utamanya jemaah-jemaah haji berada. Okey, di hadapan kita adalah Jamrat. Jamrat bertentang je. Kalau siapa-siapa, Banci selalu ulang sebab ramai yang keliru. Jamrat bukan yang 1, 2, 3 ni, tetapi yang bumbung putih yang di atas tu. Okey, ini hari tu dah berlakunya musim haji yang lepas. Kita tengok dah bersih kemah-kemah ni. Sebabkan rasanya sebab kita dah 3 bulan 4 bulan dia orang dah berlaku clearance balik lah. Dan kemah-kemah dibiarkan terbuka. Dan ini semua tengok, kalau yang kita tengok dekat penutup ni semua adalah penutup aircon. Aircon ni tidak dibuka. Ini adalah kawasan dapur biasanya. Dan di hadapan kita adalah masjid yang di ujung sana, dan hospital. Jom kita jalan-jalan sekejap. Jalan-jalan, kita tengok keadaan sandstorm. Tadi kelabu dia teruk juga, tapi sekarang ni kelabu dia dah tak berapa. Dan kita boleh melihat lah, tengok bersih Dan kemah-kemah ni semua permanen dia tak akan buka. Dan tunggu musim haji hadapan, baru dia check balik. Dan dia akan tengok macam mana keadaan dan dia akan perbaik-baik pulih. Biasanya dia orang akan mulakan baik pulih pada Ramadan. Di hadapan kita adalah bangunan yang berada di kawasan Mina. Di hadapan tu bangunan coklat. Dan kita tengok, boleh lihat burung-burung berterbangan. Okey, tak ada apa yang Banci boleh tunjuk kat sini. Tak berapa banyak. Cuma Banci boleh lihat lah keadaan Mina yang bersih. Kawasan Mina yang telah dibersihkan untuk standby untuk musim haji lagi tahun depan. Kawasan ni kita boleh pergi ke bawah nanti. InsyaAllah kalau ada permintaan juga, Banci akan pergi kita ke round-round, InsyaAllah. Tapi kalau siapa-siapa yang nak tengok keadaan Jamrat ataupun Jamrat, Banci dah buat vlog pasal Jamrat atau tempat melontar. Kita dah masuk ke dalam. Bolehlah melihat video-video vlog Banci yang sebelum ini. Okey, jom kita tengok kawasan Masjidil Haram. Banci akan cuba jalan masuk ke Masjidil Haram. Okey, kita dah menuju ke Masjidil Haram. Sepatutnya di hadapan kita, kalau perasan kabur-kabur tu, sepatutnya menara jam cukup terang daripada sini. Tetapi kalau kita boleh tengok, hanyalah bayangan sahaja. Tak apa, kita akan rapat lagi dengan Masjidil Haram serapat mungkin. Dengan menggunakan kenderaan, Banci tak akan masuk ke Masjidil Haram. Cuma Banci nak memberi gambaran sahaja. Di manakah Banci boleh parking, doa-doakan Banci dipermudahkan segalanya. Sebab di hadapan kita, kalau sesiapa nak tahu, memang
setiap pintu masuk ke Masjidil Haram ada checkpoint. Jadi doakan banci dipermudahkan untuk masuk, untuk membawa liputan kepada anda secara terus dari kota Mekah. Sekarang ni banci berada di jalan yang akan menembusi ke Hotel Makarim. Banci akan melalui terowong yang agak dalam juga. Dan banci rasakan ini adalah terowong yang paling panjang kot, yang berada di kota Mekah. Kalau siapa-siapa nak tengok berapa panjang terowong ni selepas checkpoint, banci akan men-shoot untuk anda. Kalau siapa-siapa tak nak, boleh forward terus. Okey. Okey, kita dah melepasi checkpoint. Ini adalah terowong yang banci cakapkan, terowong yang cukup panjang sebenarnya. Banci tak pasti mana lagi, tapi ini yang banci rasakan. Kalau ikut rekod banci tak pasti ikut rekod memang banci tak pastilah. Ini adalah tengok terowong ni berapa panjang. Kita tengok berapa minit sekarang dah 22 second. Banci bergerak dalam 60 km sejam. Dan terowong ini tidak bersambung dia terus sampai ke penghujung. Kalau kita tengok di kawasan lain, biasanya terowong tu akan mati separuh, lepas tu dia akan ada terowong balik, macam dia melalui tengah-tengah. Tapi yang banci nak tunjuk kali ni adalah yang betul-betul panjang dan tidak bersambung. Itu namanya. Tidak bersambung ke macam mana ayat dia? Tu banci tak pastilah, tapi begitulah dia punya maksud dia. Dia satu terowong, bukannya lepas satu, lepas tu ada satu lagi. Macam tu bersambung pun banyak juga sebenarnya di kota Mekah. Tapi ini adalah salah satu panjang Sekarang kita dah melangkaui 1 minit lebih. Kalau jalan kaki rasanya, kalau siapa boleh tengok dekat bawah tu, pasir dia, ada pasir berterbangan di atas jalan raya. Okey, panjang terowong ni dalam 1.5. Hadapan kita terus sampai sahaja ke Hotel Makarim. Kawasan ni agak sibuk kalau bertukar shift. Bas-bas akan berhenti dan banyak juga bas-bas ataupun transport-transport dari luar. Transport-transport dari luar berhenti dekat sini. Sebab ini adalah jalan yang paling mudah kalau diikutkan checkpoint yang tidak begitu ketat untuk masuk ke Masjidil Haram. Sebab kita hanya boleh U-turn sahaja. Dan atas ni, bawah belah, tepi ni Masjid Hotel Makarim. Depan kita adalah Zua Al-Bait. Zua Al-Bait, antara hotel tabung haji. Okay, kita akan masuk lagi dan masuk lagi. InsyaAllah banci di hadapan sana banci akan singgah jika ada parking, ada tempat meletak kenderaan. Okay, kita dah sampai ke salah satu tempat yang dikiranya sebenarnya tempat ini adalah tempat yang special juga bagi banci jika banci merindui Masjidil Haram. Tapi kalau siapa-siapa nak tahu, memang sekarang ni kalau untuk masuk ke Masjidil Haram tanpa permit, tanpa booking hotel, memang agak sukar untuk kita berada. Boleh, tetapi banci tidak ingin ada masalah apa-apa. Okay, banci berada betul-betul kat kawasan yang boleh menampakkan pintu King Abdul Aziz. Tak nampak Kaabah tak apa, kita nampak pintu pun jadilah. Okay, di hadapan kita. Okay, di hadapan kita tengok, dekat sini antara tempat yang paling dekat tempat yang paling dekat banci boleh menggunakan kenderaan dan parking sekejap dan boleh melihat pintu King Abdul Aziz dan boleh melihat suasana. Okay, boleh melihat suasana di Masjidil Haram. Kalau kita tengok ni, kalau hadapan kita, minta maaf, banci beritahu awal banci guna GoPro. Kalau banci boleh zoom, banci zoom kepada anda. Kalau tak boleh, banci mohon maaf sangat-sangat. Dan alhamdulillah, banci dapat lihatkan angin tidak begitu kencang
Tetapi mata kalau tengok, siapa-siapa tengok, mata boleh merah juga. Ini adalah salah satu efek jika sandstorm berlaku. Sebab dia hanya pasir halus yang berterbangan. Kadang-kadang terjadinya puting beliung. Okey, Pakcik tunjuk balik. Kita boleh tengok ni adalah menara jam, tetapi kita tak boleh tengok clock tower daripada atas ni. Kita boleh melihat lah. Itu adalah signboard Al-Ghufran dan Al-Iman, Safwa. Dan siapa-siapa yang pernah tersesat sampai ke atas sini pun sebenarnya ada yang tersesat sampai ke atas sini. Tetapi kita perlu masuk daripada hotel ni, Pakcik lupa nama dia, tetapi lebih mudah diingat. Ini hotel orang Malaysia juga. Kalau siapa-siapa yang pernah melalui jalan ni, menduduk ke hotel ni, biasanya bas akan parking daripada belakang tu, dan lorong ni terus pergi ke Le Méridien. Okey, Pakcik rasakan cukuplah sekadar yang Pakcik nak sampaikan pada hari ini, memperingati 11 hari bulan 9, iaitu 2015. Kalau sekarang dah 2001, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Peristiwa 7 tahun lepas. Okey, peristiwa 7 tahun lepas yang amat mendukacitakan, iaitu kalau kita ingat itu adalah haji berdarah. Dan hari ini berlaku sekali lagi sandstorm, tapi alhamdulillah angin tak begitu kuat. Okey, semoga kita berjumpa lagi di vlog-vlog yang akan datang. Semoga kali ini vlog yang Pakcik cuba sampaikan dapat melepaskan kerinduan pada anda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan juga kongsi-kongsikan video Pakcik supaya ramai yang dapat manfaat bersama dan melepaskan kerinduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah jalan yang menuju ke Le Méridien. Kita tengok sedikit apakah yang ada di kawasan sini. Dah ramai jemaah ke belum? Kawasan jalan agak basah, ada tumpahan air. Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke bawah tanpa berlaku apa-apa. Alhamdulillah. Jom. Kawasan Hajat, Hotel Hajat, Saraya Iman, Mira Hajat masih tertutup masih tertutup dan masih bergelap tanpa cahaya lampu, dan kawasan kedai ni pun belum buka lagi. Macam biasa, ini adalah bonus kepada sesiapa yang melihat video ataupun vlog Pakcik. Dan pegawai-pegawai bomba pun dah standby. Setiap berlaku sandstorm, dia orang akan standby lah untuk kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku. Okey, Pakcik dah masuk dah King Abdul Aziz Tunnel, iaitu kita boleh juga dipanggil Terowong Hajat. Okey, bye bye.